Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Ahmad Musli daripada kumpulan Firistan. Kumpulan kami akan membentangkan tentang revolusi teknologi dan kesejahteraan insan. Saya akan membentangkan tentang pengenalan dan kesimpulan. Revolusi terhasil disebabkan oleh berlakunya revolusi perindustrian yang terjadi di Eropah pada kurun ke-17. Pada ketika itu, berlakunya perkembangan ekonomi menyebabkan manusia ingin meningkatkan kualiti kerja mereka dan mengurangkan penggunaan tenaga buruh serta memudahkan kerja mereka. Oleh itu, mereka telah menghasilkan mesin untuk mengganti tenaga buruh dan menjadi semakin rancak pada kurun ke-19 di mana mereka mula menghasilkan mesin yang diperbuat daripada besi yang akhirnya menjadi sumber kepada penghasilan mesin-mesin yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai objektif kajian ini dijalankan. Seperti yang semua sedia maklum, kajian ini adalah mengenai revolusi teknologi dan kesejahteraan insan. Objektif yang pertama adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan pemahaman berkaitan revolusi teknologi. Masyarakat perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan revolusi teknologi dan bagaimanakah sejarah tercetusnya revolusi teknologi ini. Yang kedua, untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kebaikan dan keburukan perkembangan teknologi terhadap manusia. Hal ini supaya, selain dapat mengecapi kesenangan hasil dari revolusi teknologi, kita juga dapat membendung kesan buruk revolusi teknologi terhadap manusia. Akhir sekali, untuk menggalakkan masyarakat supaya tidak terlalu bergantung kepada teknologi sepenuhnya. Tidak dapat dinafikan, teknologi telah banyak membantu memudahkan kehidupan seharian manusia, menjadikan manusia sangat bergantung kepada teknologi. Namun, masyarakat juga perlu belajar untuk tidak terlalu bergantung kepada teknologi kerana ada ketika teknologi tidak dapat digunakan. 3 perkara tersebut adalah objektif kajian ini dijalankan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fikri bin Muhammad Isamuddin. Saya akan membentangkan tentang sorotan kajian lepas. Okey. Dalam menyiapkan tugasan kami kali ini, kami merujuk kepada beberapa sorotan kajian yang lepas. Yang pertama, kajian yang bertajuk Mengurus Modal Insan dalam Industri 4.0 ke arah kecemerlangan negara. Kajian ini dijalankan oleh Zafirahan Mohamad dan Muhammad Nazmi Abdul Latif. Kajian ini adalah untuk membahaskan komponen-komponen modal insan. Terdapat 4 komponen utama modal insan bagi kejayaan sesebuah organisasi berdepan cabaran industri 4.0 telah dibincangkan dan dikaji, merangkumi komponen pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan pendidikan. Yang kedua, sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Laili Paim yang bertajuk Kemiskinan dan Kerentanan, Penelitian Konsep dan Pengukuran dalam Revolusi Industri 4.0. Buku ini membincangkan tentang bagaimana revolusi teknologi dapat memberi kesan kepada pengukuran kemiskinan sedia ada, tidak terlepas daripada kesilapan ketakmasukan ataupun under coverage dan limpahan liputan ataupun over coverage dalam mengenal pasti isi rumah miskin dan rentan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Fahmi bin M. Osman dan saya akan menerangkan poin ketiga dan keempat dalam sorotan kajian lepas. Poin ketiga, revolusi industri 4.0 tidak patut dilihat dari segi teknologi duniawi semata-mata, malah aspek akidah dan akhlak manusia yang akan memandunya ke arah kesejahteraan dalam masyarakat. Jika tidak menerapkan Islam dalam diri kita seiring dengan teknologi, maka kita akan menyaksikan kehancuran nilai individu, keluarga dan masyarakat. Apa yang dimaksudkan dalam poin yang ketiga ini ialah kita sekarang hidup dalam keadaan yang sangat moden, dikelilingi dengan teknologi dan hidup dalam keadaan yang sangat maju. Jadi sepatutnya kita memanfaatkan keadaan ini untuk meningkatkan nilai murni yang ada dalam diri kita. Bahkan kita sangat mudah untuk melakukan kebaikan ataupun mencari ilmu terutamanya. Kita boleh dapatkan sebarang ilmu dalam teknologi moden ni dengan sekali tekan dia. Masuk internet, kita tekan nilai-nilai ilmu, nilai-nilai murni, kita boleh dapat.
Dan cara yang paling mudah untuk kita manfaatkan teknologi moden ini, terutama untuk berdakwah, kita ada sekarang banyak social media. Kita boleh gunakan social media itu untuk akses kenalan-kenalan kita sampaikan dakwah kepada mereka. Dan kita jangan jadikan teknologi moden sekarang ni semakin naik, tapi dalam masa sama kita punya nilai murni, akhlak kita semakin turun ke bawah, ke arah jahiliyah. Kita sepatutnya jadikan kita punya teknologi semakin naik, kita punya akhlak pun semakin naik, seimbang dan sama-sama naiklah kiranya. Okey. Untuk poin yang keempat, revolusi industri 4.0 amat dekat dengan pendidikan kerana institusi pendidikan akan melahirkan graduan yang bakal memenuhi kehendak pasaran kerja. Sebagai tenaga pengajar, amatlah mencabar untuk menyampaikan ilmu seiring dengan revolusi teknologi ketika ini bagi memudahkan para pelajar menempuh alam pekerjaan kelak. Boleh dikatakan bahawa sekarang pasaran kerja sekarang sangat mencari pekerja yang pandai menggunakan teknologi. Jadi ilmu mengendalikan teknologi ini sangat penting. Tapi berita baiknya sekarang ini ramai dalam kalangan student pandai mengendalikan teknologi moden. Kita dapat saksikan sendiri dalam pandemik COVID-19 ini, student dan lecturer itu sendiri memanfaatkan teknologi moden dengan cara pembelajaran secara dalam talian. Ada juga lecturer yang mengajar untuk menggunakan Photoshop, menggunakan medium-medium Microsoft lah terutamanya yang ada dalam teknologi-teknologi moden sekarang ni. Jadi boleh dikatakan bahawa teknologi moden yang ada sekarang ini sangat memberikan manfaat kepada kita dan juga orang di sekeliling kita. Saya, Siti Nurhazana binti Muhammad Nasir, akan membentangkan tentang hasil kajian. Kami telah menyediakan borang soal selidik untuk mendapatkan data daripada responden. Borang soal selidik itu disediakan dengan menggunakan Google Form, iaitu borang yang boleh dijawab secara online. Secara keseluruhan, soal selidik ini lebih mengutamakan responden untuk menjawab soal selidik tersebut berdasarkan pengalaman peribadi mereka. Borang soal selidik kami mengandungi 8 soalan yang terdiri daripada soalan terbuka dan soalan pelbagai pilihan. Secara keseluruhan, kami dapat menyimpulkan bahawa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia mengetahui tentang revolusi teknologi dan percaya bahawa teknologi itu amat penting dalam era postmoden ini. Selain itu, kami juga mendapati bahawa warga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia mempunyai pandangan yang bercampur tentang kemampuan manusia untuk hidup tanpa teknologi. Hal ini kerana jumlah responden yang tidak bersetuju dan bersetuju dengan pernyataan tersebut adalah hampir sama. Seterusnya, kami juga mendapati bahawa hanya segelintir warga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia bersetuju bahawa teknologi hanya melemahkan manusia. Setelah meneliti kepelbagaian pandangan daripada 70 orang responden ini, kami dapat menyimpulkan bahawa isu yang berkaitan revolusi teknologi ini sepatutnya merupakan isu yang sepatutnya tidak lagi asing bagi khalayak umum kerana kita sendiri hidup di zaman era teknologi ini. Namun, kami dapati bahawa masih ada segelintir lagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang apa itu revolusi teknologi. Sebagai cadangan untuk kajian akan datang, kami mencadangkan bahawa kajian ini boleh dilakukan dengan mendapatkan lebih banyak responden untuk mendapatkan ketepatan keputusan kajian ini. Selain itu, kami mencadangkan soal selidik ini boleh diubah suai untuk mendapatkan pelbagai jenis data untuk memberi gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan responden itu. Baiklah, saya Nazira binti Razali dan saya akan membentangkan analisis data. Berdasarkan soal selidik yang telah kami jalankan, majoriti responden bersetuju bahawa kemajuan teknologi memberi pengaruh yang besar di dalam kehidupan seharian. Manakala sebahagian besar responden yang lain percaya bahawa kemajuan teknologi tidak dapat dielakkan, lebih-lebih lagi pada masa kini.
Seperti yang ditunjukkan di dalam poster, sebanyak 88.6% responden bersetuju bahawa revolusi teknologi adalah penting dalam kehidupan. Hal ini kerana mereka percaya bahawa kemajuan teknologi membolehkan aktiviti seharian dijalankan dengan lebih mudah. Responden juga percaya bahawa revolusi teknologi penting untuk pembangunan negara, terutamanya melalui pengenalan teknologi baru yang canggih untuk kegunaan pelbagai industri. Seterusnya, soal selidik kami juga mendapati 44.3% responden tidak bersetuju bahawa manusia dapat meneruskan kehidupan tanpa kewujudan teknologi. Hal ini kerana teknologi sudah dianggap sebagai suatu keperluan dalam kehidupan seharian. Tanpa teknologi, kebanyakan bidang akan terbantut, seperti bidang pendidikan, perniagaan dan perindustrian. Akhir sekali, kami mendapati 58.6% responden bersetuju dengan persoalan bahawa mungkin teknologi benar-benar dapat melemahkan manusia. Hal ini kerana mereka berpandangan bahawa keburukan atau kebaikan sesuatu teknologi itu bergantung kepada cara penggunaan seseorang individu. Manakala sebanyak 21.4% responden yang tidak bersetuju dengan pernyataan soalan tersebut berpendapat bahawa kemajuan teknologi sebenarnya banyak memberi manfaat daripada keburukan. Dan keburukan yang wujud itu sebenarnya berpunca daripada penyalahgunaan teknologi oleh manusia itu sendiri. Kesimpulannya, setelah meneliti kepelbagaian pandangan daripada sejumlah responden, kami mendapati bahawa isu berkaitan revolusi teknologi bukanlah isu yang baru kerana kita sendiri hidup pada zaman teknologi. Namun, masih ada juga yang masih ragu-ragu dan tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan revolusi teknologi. Pandangan majoriti responden juga boleh dikatakan menyokong idea revolusi teknologi yang dapat memberi impak kepada kehidupan manusia. Sekian, terima kasih.